Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video ini, kita nak belajar bab 5 iaitu janjang. Kita nak belajar standard pembelajaran 5.11 iaitu mengenal pasti janjang aritmetik. Okey. Katakan Ali dia nak buat binaan seperti dalam gambar rajah ini. Di mana aras pertama mengandungi 4 biji bata, aras kedua mengandungi 8 biji bata dan aras ketiga mengandungi 12 biji bata. Okey, iaitu susunan ini dia mengikut jujukan 4, 8, 12 dan seterusnya. Okey, jadi soalannya, berapakah bilangan bata pada aras ke-5? Sekarang kita ada sampai aras 3 saja kan? Cuba awak fikir, cuba awak teka, berapakah bilangan bata yang diperlukan untuk buat binaan pada aras ke-5? Okey. Jadi berdasarkan jujukan ini, kalau awak perhatikan, kita dapat satu siri di mana 4, macam mana dia jadi 8? 4 tambah 4 kan? 4 tambah 4 jadi 8. Sini 8 macam mana jadi 12? 8 tambah 4 pun 12 kan? Jadi kita nampak pattern dia. Patternnya adalah tambah 4. Jadi sini pun mesti tambah 4 kan? Jadi 12 tambah 4 kita dapat 16. Kemudian tambah lagi 4 kan? Tambah lagi 4 kita dapat 20. Maka pada aras ke-5, bilangan bata yang diperlukan adalah sebanyak 20 biji bata kan? Okey. Cuba awak teka pula. Cuba awak kira pula. Berapakah bilangan bata pada aras ke-10? Caranya sama saja. Kita tambah 4, tambah 4, tambah 4 sampailah kita dapat aras ke-10. Baik. Sekarang cuba pula awak kira berapakah bilangan bata pada aras ke-1000. Aras ke-1000 ni berapa banyak bilangan biji bata yang diperlukan? Okey, susah kan? Sebab dia terlampau banyak. Baik. Sekarang soalan berikutnya. Okey. Berapakah jumlah keseluruhan bata yang diperlukan untuk membuat binaan sehingga aras ke-1000? Maksudnya, dia nak awak kira berapakah jumlah bata daripada aras pertama, aras kedua, aras ketiga sampailah aras ke-1000. Berapakah jumlah biji bata yang diperlukan untuk membina keseluruhan aras ni sehingga aras ke-1000. Okey, lagi susah nak kira kan? Jadi, ada cara yang mudah yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu kita menggunakan janjang aritmetik. Okey. Baik, apa itu janjang aritmetik? Okey, janjang aritmetik singkatan dia adalah JA. Ialah suatu janjang di mana beza di antara dua sebutan berturutan adalah sama. Awak kena ingat tu Janjang aritmetik tu maksudnya janjang di mana beza di antara dua sebutan yang berturutan adalah sama. Awak kena ingat ayat ni. Okey, di mana beza di antara dua sebutan berturutan tu bermaksud beza sepunya. Beza di antara dua sebutan berturutan tu maksudnya beza sepunya dan simbolnya adalah D. Itu adalah istilah dia. Okey, katakan kita ada jujukan ataupun urutan nombor. Ini nama dia jujukan ataupun urutan nombor. Kita ada nombor 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Baik. Nombor 1 ni dikenali sebagai sebutan pertama. Sebutan pertama simbolnya adalah T1. T itu untuk sebutan. Sebutan pertama. 3 ni adalah sebutan kedua, T2. 5 adalah sebutan ketiga, T3. 7 adalah sebutan keempat, T4. 9 adalah sebutan kelima, T5 dan seterusnya. T besar ni adalah untuk sebutan.
Tn, maksudnya sebutan ke n. Ya. Kalau n tu 1, maksudnya T1 sebutan pertama. Kalau n tu 10, maksudnya T10 sebutan ke 10. Dan awak ingat ya, awak kena ingat sebutan pertama tu adalah T1 dan T1 juga, sebutan pertama juga kita boleh wakilkan sebagai A. Ya. Sebutan pertama tu adalah A. Ya. Kena ingat tu. Ini adalah A. Sebutan pertama adalah A, beza sepunya adalah D. Ini adalah simbol yang kita gunakan dalam janjang aritmetik. Baik, tadi kita dah tahu beza di antara dua sebutan berturutan tu maksudnya beza sepunya, simbolnya D. Jadi macam mana kita nak cari beza sepunya ataupun D? Caranya adalah sebutan kedua tolak sebutan pertama. Ya. Sebutan kedua kita adalah 3, tolak sebutan pertama kita adalah 1. Jadi kita dapat D kita adalah 2. Okey, ataupun kita boleh juga cari nilai D dengan cara sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Ya, sebutan ketiga kita 5, tolak sebutan kedua kita 3, kita akan dapat 2. Ataupun untuk cari nilai D, kita boleh tolak sebutan keempat tolak sebutan ketiga, iaitu 7 tolak 5, kita dapat 2. Ya. Dan kalau awak perhatikan, nilai D ni adalah sama. 2, 2, 2. Ya. Jadi, suatu jujukan dikelaskan sebagai janjang aritmetik jika nilai D adalah sama. Kalau nilai D ni tak sama, dia bukan janjang aritmetik. Okay. Jadi, ciri janjang aritmetik adalah beza sepunya di antara dua sebutan berturutan adalah sama. Caranya kita tolak sebutan kedua, tolak sebutan pertama. Ataupun sebutan ketiga, tolak sebutan kedua. Ataupun sebutan keempat, tolak sebutan ketiga dan seterusnya. Awak tak boleh tolak sebutan 3, tolak sebutan pertama, tak boleh. Awak tak boleh tolak sebutan pertama, tolak sebutan kedua, tak boleh. Dia mesti caranya yang depan ni tolak yang belakang. Iaitu sebutan kedua tolak sebutan pertama. Ataupun sebutan kelima tolak sebutan keempat. Tak boleh sebutan keempat tolak sebutan kelima, tak boleh. Okey. Contoh. Tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan janjang aritmetik ataupun bukan. Okey, awak diberi satu jujukan iaitu 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Macam mana kita nak tahu adakah jujukan ini dia janjang aritmetik ataupun bukan? Okey, caranya adalah kita kenalah cari nilai D iaitu beza sepunya. Sebab janjang aritmetik beza sepunyanya adalah sama kan? Jadi tadi kita dah belajar 1 ni adalah sebutan pertama iaitu T1. 4 ni adalah sebutan kedua iaitu T2. 7 ni adalah sebutan ketiga iaitu T3. 10 ni adalah sebutan keempat iaitu T4 kan. Jadi untuk mengesahkan jujukan ini adalah janjang aritmetik ataupun bukan, kita kena cari beza sepunya. Ya. Iaitu beza sepunya formulanya adalah sebutan kedua tolak sebutan pertama iaitu T2 tolak T1. 4 tolak 1 kita dapat 3. Okey, awak kena cari semua beza sepunya. Awak tak boleh cari satu saja. Okey, terus awak nyatakan okey ini adalah janjang aritmetik. Salah ya. Kita kena cuba pula cari beza sepunya untuk yang kedua ni. T3 tolak T2 iaitu 7 tolak 4 kita dapat 3. Ada lagi ni sebutan keempat ni kita kena selesaikan sampai habis. Jadi beza sepunya yang ketiga kita cuba T4 tolak T3 kita dapat 10 tolak 7 kita dapat 3. Jadi dah habis kan. Jadi kalau awak perhatikan D nya adalah bersamaan dengan 3. Sama saja nilai D kan. Maka jujukan ini adalah suatu janjang aritmetik. Okey. Untuk soalan B seperti tadi kita tahu ini adalah T1, T2, T3 dan juga T4. Jadi untuk mengesahkan jujukan ini adalah janjang aritmetik, kita kena cari nilai D. Macam ini. Okey, mula-mula T2 tolak T1 iaitu negatif 11 tolak 7 tolak negatif 7
kita akan dapat negatif 4. Cari pula yang kedua, iaitu T3 tolak T2, iaitu kita dapat negatif 4 juga. Ada lagi satu ni, T4 tolak dengan T3, kita dapat negatif 5. Okay, jadi kalau perhatikan nilainya tak sama. Jadi kalau nilainya tak sama, bermaksud dia tiada beza sepunya. Beza sepunya tu maksudnya sama. Kan? Jadi dia tiada beza sepunya, maka jujukan ini bukanlah janjang aritmetik. Okey. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku teks, muka surat 129, latih diri 5.1, soalan nombor 2. Baik, kita nak lihat contoh 2. Sebuah auditorium mempunyai 15 buah kerusi pada baris pertama, 19 buah kerusi pada baris kedua, 23 buah kerusi pada baris ketiga, dan seterusnya. Tentukan sama ada susunan kerusi pada setiap baris mengikut janjang aritmetik ataupun bukan. Berikan justifikasi anda. Baik, sekarang jujukan yang diberi adalah, yang pertama 15 buah kerusi kan. Yang kedua 19 buah kerusi, yang ketiga 23 buah kerusi. Jadi awak tulis dulu jujukan dia. Kemudian macam mana kita nak tentukan, kita nak sahkan sama ada dia adalah janjang aritmetik ataupun bukan. Caranya adalah kenalah cari nilai D kan. Di mana 15 tu adalah sebutan pertama, T1, T2, T3 kan. Jadi nak cari beza sepunya, formulanya adalah T2 tolak T1, iaitu 19 tolak 15, kita dapat 4. Kemudian T3 tolak T2, iaitu 23 tolak 19, kita dapat 4. Maka kalau kita perhatikan, beza sepunyanya adalah sama, iaitu 4, D-nya adalah 4, maka jujukan ini adalah janjang aritmetik. Macam mana kita nak berikan justifikasi? Jawapannya adalah, oleh sebab beza sepunya janjang ini adalah sama, iaitu 4, maka susunan kerusi pada setiap baris di dalam auditorium tersebut mengikut janjang aritmetik. Inilah jawapan dia. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku teks, muka surat 130, latih diri 5.1, soalan nombor 4. Baik, sekian saja video saya. Sekian, terima kasih.